Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Jadi pelajar-pelajar sekian bagi Sekolah Agama Sri Sabah Uni bagi 6 Jannatul Adni. Yang pertama sekali saya mohon kemaafan kerana tidak masuk kelas pada 2 minggu yang lalu kerana saya ambil vaksin. Jadi tak berapa sihat masa tu. Yang keduanya iaitu mengenai sukatan pembelajaran darjah 6. Kita akan periksa sampai muka surat yang ke-16 saja ya. Jadi muka surat 16 ni iaitu sampai tajuknya murtad, bawah ni kesan buruk, kemudian hikmah meninggalkan murtad ni lah. Sampai situ saja yang akan masuk dalam ujian kelayakan UKDK. Jadi untuk hari ini sekadar mengulang saja. Kita lihat balik semula pelajaran yang pertama. Dan saya percaya bahawa pelajar-pelajar sekalian semua dah dapat buku aktiviti. Dah dapat belum? Pada yang lalu saya ingatkan pelajar dah dapat. Jadi kita tengoklah balik semula asial ni apa, makna dia, kemudian dalil dia, kemudian bahagian pencerobohan itu, kemudian pencerobohan hukum mempertahankan diri. Okey, 3 benda lah hari ni. Sampai muka surat 3 saja. Ini mengulang saja. Kita bacalah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyal, pengertian menceroboh asyal. Asyal dari segi bahasa ialah menceroboh atau mencabul melampaui batas. Istilah pula, dari segi istilah, menceroboh bermaksud melakukan pencerobohan atau pencabulan terhadap seseorang sehingga boleh memberi kesan pada diri, kehormatan dan hartanya. Apa benda asyal ni? Iaitu menceroboh. Menceroboh ni ataupun mencabul ataupun perbuatan melampaui batas. Ini info ni pun kena baca sebabnya dalam UKDK kerana kita muka surat sikit akan disoal banyak ya. Sampaikan info pun disoal kadang-kadang. Asyal berasal dari perkataan sola iaitu sola mencabul lah. 2, mencabul boleh dikategorikan kepada beberapa bahagian iaitu 1, mencabul kehormatan seseorang, 2, menceroboh kawasan rumah atau kawasan tanaman. Dia ada 2 bahagian lah ni, kehormatan dan menceroboh ya. Dalil kewajipan menentang pencerobohan asyal, firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma i'tada 'alaikum. Surah Al-Baqarah ayat 194. Artinya, oleh itu sesiapa yang melakukan pencerobohan terhadap kamu, maka balaslah pencerobohannya itu seimbang dengan pencerobohan yang dilakukannya kepada kamu. Ini dibalas dengan kisos ni. Siapa yang buat dengan perbuatan tersebut, maka dibalas dengan seimbang. Tak semestinya perbuatan yang sama, tapi yang setimpal dengannya. Ya, setimpal. Contohnya orang itu diceroboh kawasan dia, balasan yang setimpal adalah contohnya dikenakan denda ya. Okey, seterusnya. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud daripada Sayyidina Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu, Man kutila duna ahlihi fahuwa syahid, wa man kutila duna malihi fahuwa syahid, wa man kutila duna damihi fahuwa syahid, wa man kutila duna dinihi fahuwa syahid. Artinya, sesiapa yang terbunuh kerana mempertahankan ahli keluarganya, maka ia mati syahid. Siapa yang terbunuh kerana mempertahankan hartanya, maka ia mati syahid. Sesiapa yang terbunuh kerana mempertahankan darahnya, maka ia mati syahid. Dan sesiapa yang terbunuh kerana mempertahankan agamanya, maka dia mati syahid juga. Apa makna mati syahid ni? Mati syahid ini, kalau dia mati kerana mempertahankan ahli keluarganya, dia hendaklah dimandikan juga, disolatkan juga seperti orang biasa. Tetapi dia terlepas daripada azab kubur, kemudian dia terus menjadi masuk surga terus saja. Walaupun dia mati kerana mempertahankan hartanya. Orang nak mencuri duit kita mempertahankan sampailah mati, maka mati kita ni hendaklah dimandikan, disemayangkan macam biasa, tapi kita terlepas daripada azab kubur ya. Okey, pencerobohan. Jenis-jenis pencerobohan ni asyal dan contohnya. Jenis pencerobohan terbagi 3, iaitu pencerobohan terhadap diri, pencerobohan terhadap kehormatan, pencerobohan terhadap harta benda. Oh, di depan tadi tulis 2 saja. Di sini dipecahkan lagi ya. Kehormatan dan diri jadi 2. Ni diri ni tubuh badan lah. Kehormatan ni iaitu lebih utama pada perempuan lah. Atau lelaki pun ia juga. Harta benda. Diri contohnya, kalau contohnya orang
menikam pisau. Ini kehormatan ni iaitu lebih kepada rogol Harta benda ni iaitu perbuatan seperti mencuri Pencerobohan terhadap diri bermaksud melakukan tindakan liar dengan tujuan untuk membunuh. Ini seperti saya kata tadi atau mencederakan manusia atau binatang. Ini pencerobohan terhadap diri sendiri ni. Iaitu kita mempertahankan asial, iaitu daripada perbuatan liar, perbuatan membunuh, perbuatan mencederakan, dia pun mencederakan manusia ataupun binatang. Seterusnya muka surat ketiga, yang terakhir untuk hari ini. Pencerobohan yang wajib ditentang ialah satu, pencerobohan itu dilakukan oleh orang kafir kerana menjaga kesucian Islam. Ini dia menceroboh kepada agama Wajib kita menghalang. Pencerobohan itu dilakukan oleh binatang. Penceroboh mahu mencederakan anggota badan kerana mempertahankan diri. Kita mempertahankan diri, penceroboh nak mencederakan badan kita dengan cocok pisau ke apa benda ke, menetak parang ke, itu wajib kita mempertahankan. Sasaran penceroboh adalah keluarga, anak-anaknya, rakyatnya atau bangsanya kerana tindak balas ke atas penceroboh itu bagi menjamin keselamatan jiwa orang lain. Sasaran penceroboh adalah keluarga, kita wajib menentang. Yang pertama apa? Orang kafir menentang Islam, wajib tentang. Kemudian binatang datang menceroboh, wajib kita tentang. Ketiga iaitu ada orang mahu mencederakan. Keempat iaitu mencederakan ahli keluarga, kanak-kanak, rakyat dan bangsa. Ini hukum yang wajib. Kemudian ini harus. Pencerobohan yang harus ditentang ialah orang Islam yang menceroboh yang orang lain dengan tujuan untuk menyakiti, mencederakan atau membunuh. Ini harus ni boleh, perlu. Kelonggaran hukum ini iaitu sekadar harus ditentang bukan menunjukkan Islam bertolak ansur dengan perbuatan pencerobohan, tetapi ianya sebagai suatu usaha untuk menyelamatkan darah orang yang seagama, terutamanya darah pihak penceroboh. Hukumnya adalah sekadar harus. Kemudian pencerobohan terhadap kehormatan diri wanita. Pencerobohan terhadap kemaluannya atau kehormatan tubuh badannya yang boleh membawa kepada pencabulan, kemaluan yakni zina, maka wajib mempertahankan kehormatan diri dan menentangnya. Ini tidak kira sama ada penceroboh itu seorang Muslim atau kafir, kerana tidak ada jalan untuk mengharuskan pencerobohan tersebut. Jadi pelajar-pelajar, saya rasa buku aktiviti pun dah dapat. Cubalah jawab pelajaran yang pertama tu. Kemudian insya-Allah minggu depan hari Khamis saya minta pelajar hantar. Jadi kita boleh semak dan cuba tengok apakah yang kita kurang. Jadi saya akhiri untuk pelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.